senantiasa tercurah ke atas junjungan dan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga keluarga dan para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam serta orang-orang yang senantiasa mengikuti dan mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa salawatullahi wa salamuhu alayka sayyidi ya Rasulullah. Tuan-tuan, para jamaah sekalian, insya-Allah pada malam hari ini kita akan memulakan daurah ilmiah daripada kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan daripada Sayyidil Imam Abu Isa Muhammad bin Saurah At-Tirmidzi radhiyallahu ta'ala an wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Kitab ini adalah kitab yang menghimpun tentang kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kitab ini merupakan kitab yang paling banyak dibaca dan dikaji oleh para ulama, diriwayatkan, disyarahkan dan juga dikomentari oleh para ulama. Dan kitab ini adalah di antara kitab yang paling berkat yang pernah ditulis oleh para ulama. Alhamdulillah. Dan kitab ini juga adalah di antara kitab yang alhamdulillah al-faqir, ada sanad yang bersambung kepada baginda kepada pengarang kitab, lalu kemudian dengan sanad beliau bersambung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa orang guru kami ketika mana belajar di Mesir dulu. Alhamdulillah. Perlu kita tahu bahawa ilmu kena ada sanad. Sayyidil Imam Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu ta'ala an pernah berkata, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau seandainya tak ada sanad keilmuan, maka setiap orang akan cakap ikut suka-suka hati dia. Dan ketika itulah akan berlaku kecelaruan, kesilapan di dalam memahami agama kita. Alhamdulillah, seluruh keilmuan dalam Islam ini ada sanad dia yang bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kira secara dirayah, riwayah dan juga tazkiyah. Sebab sanad itu ada 3 jenis dia. Yang pertama adalah sanad riwayah, iaitu periwayatan ilmu Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sanad dirayah nama dia, iaitu cara dan kaifiat serta manhaj dalam memahami apa yang diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah sanad tazkiyah yang berhubung kait dengan penyucian jiwa, ya, ilmu tasawuf, zikir, demikian juga amalan-amalan yang diajarkan di dalam ilmu tasawuf. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar dan para jamaah sekalian, insya-Allah kitab ini akan memperkenalkan kepada kita tentang kesempurnaan dan juga keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya cukup banyak kitab yang telah disusun oleh para ulama berkenaan dengan kepribadian, kemuliaan, keagungan dan kesempurnaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antara kitab yang paling menonjol setelah kitab ini adalah kitab yang dikarang oleh Sayyidul Imam Al-Qadhi Iyad yang bertajuk Asy-Syifa, ya, bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kitab itu cukup besar dan untuk memahaminya serta membacanya perlu masa yang panjang. Ya, demikian juga kitab Dalailun Nubuwah yang dikarang oleh Sayyidul Imam Al-Baihaqi. Demikian juga kitab Al-Mawahibul Ladunia dan lain sebagainya. Banyak sangat kitab yang berhubung kait dengan syama'il baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kitab yang ada di hadapan kita ini adalah di antara kitab yang paling banyak dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama dan juga dibaca serta disyarahkan oleh para ulama, sebab kitab ini dikira sebagai kitab yang cukup ringkas dan juga walaupun dia ringkas tetapi mencakup dari beberapa sudut kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita kenali agar kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam itu semakin bersemai dan sempurna. Sebab satu di antara syarat kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, dan seseorang tidak akan boleh mencintai seseorang
kecuali bila mana dia mengenalinya. Allah baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian kecuali bila mana Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai dibandingkan yang lain. Maknanya mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam min syuruti kamalil iman, kata para ulama. Cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di antara syarat kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu menjadi wajiblah kita belajar dan juga mengenali kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar cinta kita semakin tumbuh, semakin berkembang, semakin kukuh dan juga semakin sempurna. Agar cinta itulah yang akan membawa kita kepada kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam akan dikhawatirkan tersesat jalan. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ya. Dalam suatu ayat seperti itu, adakah mereka tidak mengenal Rasul Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian menyebabkan mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan bahwa satu di antara sebab seseorang itu boleh tersesat jalan adalah bila mana dia tidak mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar pengenalan. Dan hadis dan kitab ini alhamdulillah telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah atau perantara yang boleh kita pakai untuk mengenal lebih dekat kepribadian dan juga keagungan serta kesempurnaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun berkenaan dengan biografi Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala an, mungkin para jamaah sekalian boleh baca di pembukaan daripada kitab ini, masing-masing ada kan. Silahkan baca. Kita akan terus masuk kepada pembahasan bab yang pertama. Bisanadil muttasil, sebelum saya memulakan pembacaan kitab ini, insya-Allah saya akan menyampaikan atau menyebutkan sanad saya, sanad al-faqih yang bersambung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang melalui Sayyidil Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. بسند المتصل عن مشايخنا لإمام الترمذي رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيوخه وشيوخنا وجميع أولياء الله الصالحين في الدارين اللهم آمين في كتابه المسمى بالشمائل المحمدية. قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم. Bab yang ke-1, bab pertama, rupa bentuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ketahui bahwa rupa bentuk tubuh seorang manusia itu memiliki makna dan simbol-simbol tertentu. Ya, rupa seseorang itu adalah gambaran diri. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentaswir, yang menentukan rupa-rupa kalian mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada rupa baginda sallallahu alaihi wasallam, bentuk baginda sallallahu alaihi wasallam, demikian juga seluruh apa yang berhubung kait dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, ianya sebenarnya adalah isyarat. Isyarat kesempurnaan, isyarat hidayah, isyarat jalan kebenaran. Demikian juga mampu membawa hati seseorang untuk tenggelam dalam memahami hakikat-hakikat ketuhanan bagi orang yang memiliki basirah, bagi orang yang memiliki hati yang bersih. Oleh sebab itu, ramai di antara orang-orang kafir Quraisy yang memperoleh hidayah daripada baginda sallallahu alaihi wasallam bukan disebabkan kerana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah mengajak mereka masuk Islam. Di antaranya adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah menawarkan, "Jom masuk Islam." Tapi cukup setakat melihat wajah baginda
sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kesempurnaan, penuh dengan keagungan, penuh dengan hidayah, cukup. Itulah yang menyebabkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an masuk Islam. Itulah mengapa kata para ulama, apapun yang berhubung kait dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, tak kiralah tubuh badan baginda sallallahu alaihi wasallam ke, ataupun sifat dan sikap hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, ianya sebenar adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala yang bila mana difahami dengan baik, lalu kemudian dijiwai, lalu kemudian diresapi dalam jiwa, maka seorang itu akan semakin mengenal kebenaran. Oleh sebab itu, satu di antara petunjuk yang boleh kita faham tentang hakikat-hakikat ketuhanan adalah melalui tubuh badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita mengenal sifat dan sikap baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang berhubung kait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wasilatul hidayah. Ya, jalan menuju kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, hadisun marfu'un wa anhu bihi qala haddatsana Abu Raja'in Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ata ibn Abi Abdurrahman an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa anil jami' annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bil tawilil ba'ini wala bil qasir wala bil abyadil amhaqi wala bil adami ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Daripada Sayyidah Rabi'ah bin Abdurrahman, beliau berkata mendengar Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala an. Ini terjemah secara ringkas ini. Terjemah kitab ini tak terjemah daripada awal. Dia memangkas, memotong sanad tu. Ya, beliau terus kepada beberapa perawi hadis yang a'la, yang lebih tinggi. Tabi'in kepada sahabat. Tapi tak mengapa, sebab kita dah baca tadi kitab Arab dia kan. Dia mendengar Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala an berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang tidak tinggi langguk dan tidak pendek. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, yang sedang-sedang saja. Dan ini sesuai dengan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara adalah perkara yang sederhana, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Ya kan? Tapi bukan bermakna orang yang terlalu tinggi atau yang pendek, yang gemuk, yang kurus sangat itu buruk. Seluruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam comel, sempurna, cantik lah macam tu kan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kebaikan dan juga kemuliaan yang ada bagi setiap manusia. Malah dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sungguh kami telah memuliakan seluruh anak Nabi Adam, keturunan Nabi Adam. Jadi masing-masing kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya. Adapun ketika mana kita bincang pasal baginda sallallahu alaihi wasallam, maknanya kita sedang bercerita atau memperbincangkan perkara yang paling sempurna. Kita semua sempurna, tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam paling sempurna. Tak boleh kita membanding-bandingkan antara baginda sallallahu alaihi wasallam dengan diri kita, sebab tak sebanding. Tengok kawan kita terlalu tinggi misalnya, tengoklah tinggi sangat kan, baginda sallallahu alaihi wasallam tak tinggi sangat pun. Awak ini yang tak macam tu tak boleh. Atau terlalu pendek misal, mohon maaf awak ni ini bukan kesayangan baginda ni sebab tak ikut baginda ya. Rupa kita bukan kita yang atur, Allah yang buat kan. Jadi seluruh apapun yang Allah bagi kepada seluruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam itu cantik, baik. Malah suatu saat
Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, pernah disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil sesuatu dengan memanjat. Manjat atau panjat kan? Sama tak bahasa kita kan? Lalu kemudian nampaklah betis Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini kecil sangat. Sebab Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini agak kecil dibandingkan orang Arab secara umum. Tapi bila mana beliau datang ke negara kita, ya beliau sesuai je. Sebab orang Arab zaman dahulu kan badan dia berbeza dengan kita kan. Ternampaklah betis beliau tu yang kecil, kurus kan. Ya, para sahabat yang lain gelak, tengok kaki dia, cakap macam tu kan. Ya, mempersendakan sini. Gelaklah dia orang. Lalu kemudian bila mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar, baginda sallallahu alaihi wasallam marah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, walaupun kaki dia betis dia kecil tu, tapi kemuliaan, kebaikan yang ada pada diri dia itu lebih banyak, lebih berat dibandingkan gunung ganang yang ada di sekitaran sini. Itulah cara baginda sallallahu alaihi wasallam memuliakan dan meletakkan seseorang sesuai dengan tempatnya. Ya. Kemuliaan kita bukan pada zahir, kemuliaan kita bukan pada tubuh badan dan rupa kita, tapi kemuliaan itu terletak pada isi hati kita, iman dan takwa kita. Sebab itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai jasad kamu, rupa kamu. Ya, tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ma waqara fil qalb. Ya, hati kita, iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tak boleh menilai seseorang itu daripada tubuh badan je. Tengok orang yang sado, badan dia sado kan, oh ini hebat. Alah, badan je yang sado. Terkadang-kadang kan masjid jarak 20 meter je. Berat sangat badan dia nak pergi berjamaah tu. Tapi kalau pergi panjat, bukan panjat pinang panjat panjat gunung tu, panjat tebing, Masya Allah 100 km dia mampu pergi. Tapi pergi salat berjamaah. Jadi ya, tubuh badan itu bukan ukuran, bukan sesuatu yang dinilai di sisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dinilai adalah iman dan takwa seseorang kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya seorang yang paling mulia di antara kalian bukanlah orang yang paling sadu, bukan orang yang paling cantik, bukan orang yang paling handsome, bukan orang yang paling tinggi, yang paling kaya misal. Orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin tubuh badan dia kecil, kurus, hitam misalkan. Tak ada masalah. Apa masalahnya? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu kecil. Tapi Masya Allah, amal jariah beliau banyak sangat hadis yang diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam yang membawa hidayah bagi kita semua. Alhamdulillah. Jadi kita kena tukar tu cara berfikir kita, mindset kita. Jangan tengok sesuatu itu setakat daripada zahir je. Ya. Tapi kita kena tengok nilai dia, kemuliaan yang terpendam dan tertanam dalam jiwa dia. Ya kan? Sayyidina Bilal hitam, gelap, gigi dia nampak putih, kata orang kan. Tapi kemuliaan dia di sisi, kemuliaan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala tak sebanding dengan siapa. Malah baginda sallallahu alaihi wasallam memuji Sayyidina Bilal. Ya, sampai-sampai terompa beliau tu dah terdengar kat syurga dah sebelum beliau meninggal dunia. Maknanya ada jaminan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Sayyidina Bilal ini akan meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, sebab terompa beliau dah terdengar kat syurga. Jadi kita kena tukar. Jangan melihat dan memandang atau menilai sesuatu atau seseorang setakat daripada zahirnya. Ya. Itu pandangan dan penilaian ahli dunia, orang yang tak ada iman. Adapun kita yang ada iman, yang kita nampak, yang kita lihat itu adalah ma waqara fi qalbihi, sesuatu yang bersemayam yang terpendam di dalam jiwa seseorang, iman dan takwa. Macam itu. Boleh ya, insya-Allah. Dan kulitnya tidak putih, melepak dan tidak gelap. Jadi kulit baginda sallallahu alaihi wasallam bukan putih sangat macam orang putih lah kan. Putih itu kan ada bintik-bintik hitam orang putih kan. Atau bukan hitam sangat macam malam, kegelapan malam kan. Tapi biasa-biasa.
Ya, mungkin lebih kurang ya, dengan kulit orang Turki lah atau orang Syria itu. Nampakkan putih kemerah-merahan. Sini panggil sawo matang. Kalau sawo matang dalam bahasa Indonesia itu macam kulit kita yang agak putih kegelap-gelapan. Ya, tapi kulit baginda sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah putih kemerah-merahan. Sehingga bila mana baginda sallallahu alaihi wasallam tersenyum ataupun marah, maka nampak merah, warna merah yang macam jambu batu kalau dalam bahasa Indonesia itu. Ya, sama tak? Cantik sangat. Jambu merah sini panggil lah. Kalau kami jambu batu. Macam itulah. Jambu air. Ya, jambu air. Bukan jambu air. Jambu yang batu banyak biji dia tu. Jambu batu kan. Kan kalau belah itu kan ada yang merah jambu itu kan. Macam itulah. Cantik sangat. Nah, jawafah kalau bahasa Arab dia. Ya kan. Bahasa Arab dia macam tu. Macam itulah. Ya, cantiknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya kan. Dan tidak ada seorang pun yang lebih cantik, yang lebih handsome dibandingkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika para sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, macam mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa lagi handsome? Sayyidina Yusuf atau baginda sallallahu alaihi wasallam?" Ya, Sayyidah Aisyah ini tersenyum je. Orang tak tahu lagi. Itu suami saya lah, dalam hati macam tu. Saya yang paling tahu kan. Memanglah di dalam Al-Quran, ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kegantengan dalam bahasa Indonesia, kecantikan, Sayyidina Yusuf itu luar biasa ya. Sampai-sampailah para perempuan ketika itu tak sedar potong jari dia orang. Dalam Al-Quran macam itu kan. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Ketika mana perempuan-perempuan, istri para menteri, lalu istri ya perdana menteri lah istilah kita saat itu, melihat Sayyidina Yusuf keluar daripada bilik, ketika mana disuruh keluar itu, akbarnahu, wow, terpesona, terperanjat. Ini bukan manusia nih, ya kan? Wa qatta'na aydiyahunna, lalu kemudian dia orang wa qulna hasya lillahi ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Oh, ini bukan manusia nih. Ini adalah malaikat yang betul-betul cantik, betul-betul mulia kan. Potong tangan je. Ya, potong tangan je kan. Tapi kata Sayyidah Aisyah, kalau seandainya perempuan-perempuan yang nampak kecantikan baginda Nabi Yusuf ketika itu melihat ketampanan baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan tangan dia orang yang dia potong-potong, dia orang akan belah dada dia orang, lalu mengeluarkan jantung mereka, jantung dia orang yang akan. Sebab apa? Kesempurnaan ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa perbezaan dia? Kata para ulama, seluruh kecantikan Allah Subhanahu wa ta'ala atau sifat kecantikan, sifat jamal Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditajallikan, yang dimanifestasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk, 199.99 itu ada pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Adapun 1%, tak sampai pun 1%, itulah yang dibagi kepada seluruh makhluk. Tetapi kecantikan dan kesempurnaan rupa baginda sallallahu alaihi wasallam itu mughatta, tertutup, terhalang oleh apa? Nurul haibah namanya. Cahaya karisma. Cahaya, sini orang panggil apa? Oh, karisma lah. Ya, wibawa, sehingga orang tak mampu untuk memandang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa yang lebih daripada satu saat. Tengok macam ni terus tunduk. Sebab apa? Mata itu macam kena cucuk oleh jarum. Sebab apa? Cahaya kenabian dan kesempurnaan baginda sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Ya. Siapa yang paling tahu tentang suami? Istri lah kan. Ya. Sayyidah Aisyah yang tahu. Sebab setiap hari bersama, mendampingi baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun yang beliau nampak sikit je, tapi lebih dibandingkan sahabat. Sebab istri kan, beliau adalah istri kan. Ya mungkin 2% lah, sahabat setakat 1% je. Istri baginda sallallahu alaihi wasallam bolehlah 2-3%. Tapi tetap juga haibah baginda sallallahu alaihi wasallam dan karisma itu menutupi kesempurnaan baginda sallallahu alaihi wasallam, agar tidak menjadi fitnah seperti mana
berlakunya fitnah itu ke atas perempuan-perempuan di zaman Sayyidina Yusuf. Ya, sehingga pengikut daripada Sayyidina Yusuf ini tak ramai sangat pun, umat baginda tak ramai. Sebab apa? Terfitnah oleh apa? Kesempurnaan, kecantikan Nabi Yusuf. Kalau sekiranya baginda sallallahu alaihi wasallam ya, tidak tertutup oleh nurul haibah, ya Allah, mungkin hatta 2 orang mungkin tak cukup orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia orang tak mampu, terkesima, mungkin dia orang akan cakap ini bukan manusia. Kalau Nabi Yusuf mahada illa malakun karim, dia orang cakap ini bukan manusia tapi ini adalah malaikat. Mungkin kalau sekiranya kesempurnaan yang nampak daripada diri baginda sallallahu alaihi wasallam ternampak oleh para sahabat, dan ketika itu mungkin dia orang cakap ini bukan manusia tapi ini Tuhan. Sebab itulah ya, Allah Subhanahu wa taala menutup ya, kesempurnaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nurul haibah. Ya, nurul haibah. Sehingga tidak menjadi fitnah. Ya. Kan ada 2 tahun lepas kalau tak silap itu kan, ada orang yang paling handsome di Arab itu dihalau. Ya, diusir daripada negara dia sebab apa? Terlalu handsome, lebih cantik dibandingkan perempuan. Tapi dia lelaki. Ya, ada yang viral itu kan. Viral. Luar biasa. Itu tak seberapa itu. Ya, apatah lagi baginda sallallahu alaihi wasallam, mungkin dah semua perempuan-perempuan patah hati mungkin. Bukan setakat perempuan, laki pun akan terfitnah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala tak nak macam itu. Itulah mengapa ya, kesempurnaan baginda sallallahu alaihi wasallam itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diceritakan oleh para sahabat melalui periwayatan, melalui hadis-hadis, sama ada dalam kitab Syama'il, demikian juga dalam kitab-kitab yang lain, itu separuh daripada 1% saja. Adapun hakikatnya hanya para pecinta yang mengetahuinya. Sebab itulah orang yang mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika mana cinta itu telah disambut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia melihat kepada dunia ini macam sampah semuanya. Macam sampah, tak ada nilai. Secantik apapun, seganteng apapun seorang yang dinampak oleh seorang yang telah jatuh cinta kepada baginda, lalu kemudian melihat sir baginda sallallahu alaihi wasallam, memang dunia ini haba'an mansura, tak ada nilai. Ya. Kita pula yang masih terikat, terbelenggu dengan zahir kita, tak mengenali baginda sallallahu alaihi wasallam, tak mengenali hakikat baginda sallallahu alaihi wasallam, sir baginda sallallahu alaihi wasallam, kita akan terombang-ambing oleh gemerlap dunia. Tengok rumah cantik, wow cantiknya, tapi kalau orang yang mengenal baginda sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu kemudian bukan setakat zahir baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi mengenal sir baginda sallallahu alaihi wasallam, melihat cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam, seluruh kecantikan yang ada di dunia ini menjadi tawar dalam hati dia, nampak macam sampah semua. Percaya ke tak? Tak percaya mungkin, silahkan. Ya, cintai baginda sallallahu alaihi wasallam sepenuh hati, maka kita akan merasainya. Man zaqa araf wa laysa man zaqa wasaf. Setiap orang yang merasai dia faham, tapi tak semua orang faham mampu nak mengungkapkan apa yang dia faham. Boleh ya? Itu kata para ulama. Jadi yang kita bahas dalam kitab Syama'il ini bukan setakat zahir aja, bukan setakat apa yang nampak, bukan setakat pengajian macam apa orang kata, terjemah aja cerita. Kita nak menyelami hakikat daripada kesempurnaan baginda sallallahu alaihi wasallam, mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala ya bagi kepada kita semua. Ada seorang ulama yang mengatakan, kalau sekiranya seorang hamba ini dibagi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan baginda sallallahu alaihi wasallam hatta dalam mimpi, dan yang dipandang setakat wajah baginda, bukan sir, ya kan, tapi setakat wajah aja. Kata para ulama, kenikmatan, ya, dan rasa dalam jiwa itu
ya, mengatasi mohon maaf, ya, 1000 kali orang berjima, nikmatnya berjima. Orang tak paham nih, pelajar, sorry ya. Betul. Memandang kepada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu sakat wajah aja. Apatah lagi memandang kepada sir baginda sallallahu alaihi wasallam, tenggelam dalam cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam, itu memang, ya, satu je harapan dia, cepat mati. Hanya matilah yang boleh mengobati, ya, rasa rindu mereka itu. Itulah mengapa para aulia ini, bila mana hati itu telah tertahu dengan hati baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka dah nampak dah hakikat baginda sallallahu alaihi wasallam, cahaya baginda sallallahu alaihi wasallam, dah hidup kat dunia ini macam penjara dah. Apa yang diharapkan oleh orang dalam penjara itu? Satu je, nak keluar daripada penjara, dah rindu nak makan sotong, nasi lemak kan. Sebab nasi lemak sotong tak ada dalam penjara. Demikian juga orang yang cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, satu je yang diharapkan, ya Allah cepatkan, ya, ajalku datang. Sebab tak mampu dah nak menahan gejolak rindu dan cinta dalam hati kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Boleh ya? Allah. Dan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam tidak keriting. Apa ni? Kretot sini ya. Tidak keriting macam Maggi itulah, ya kan? Maggi itu kan kalau kita panjang, Maggi itu kan bergulung-gulung kan. Tapi kalau kita tarik, nampak aja satu jengkal, tapi bila mana kita tarik boleh 1 meter. Rambut baginda sallallahu alaihi wasallam bukan macam itu. Ya, tapi bukan bermakna orang yang rambut keriting itu buruk tau. Tetap sempurna juga, tetap baik juga, tetapi kesempurnaan yang paling sempurna itu adalah rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita dalam membaca sirah baginda, syama'il baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan tujuan dia bukan nak membandingkan baginda sallallahu alaihi wasallam dengan orang lain, tak? Sebab apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam tak boleh dibandingkan dengan siapapun, sebab tak ada pembanding yang sepadan untuk baginda sallallahu alaihi wasallam. Tujuan kita nak mengetahui standar kesempurnaan yang sempurna itu, ya kan? Agar kita tak rasa diri, oh saya yang paling cantik. Contoh misal mata lah kan. Ramai orang cakap mata yang paling cantik itu mata yang biru kan. Nah, dia orang belilah apa kalau dalam bahasa Indonesia lensa mata. Sini apa? Contact lens. Nampak nak mata dia nak nampak mata dia bercahaya kuning, biru kan. Padahal mata yang cantik itu mata kita lah. Ya, sebab mata baginda sallallahu alaihi wasallam bukannya biru. Kalau sekiranya mata yang paling cantik mata biru, mestilah Allah Subhanahu wa taala bagi mata biru itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi akan disebutkan nanti yang mata baginda sallallahu alaihi wasallam itu hitam, ya, dan putih kemerah-merahan. Merah itu garis-garis sebab apa? Kurang tidur. Kalau kita ini merah sebab apa? Terlalu banyak tidur. Kira kan? Macam tu. Ya, sama juga rambut. Ya, standar kesempurnaan itu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan bermakna orang yang tidak memiliki seperti mana apa yang dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam itu buruk. Tak, baik juga, cantik juga, comel juga. Tapi ya tidak sempurna sesempurna yang dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab baginda sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, nabi yang paling sempurna, yang paling dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lurus, terurai, bukan macam tali, ya kan? Jadi rambut baginda sallallahu alaihi wasallam itu sempurna. Jadi agaknya rambut kita ini agak sikit mengikut kepada rambut baginda sallallahu alaihi wasallam, sebab rambut kita kan macam ombak. Kalau bahasa Indonesia itu dipanggil rambut ombak. Ya, ikan lah. Bukan rambut macam air hujan yang turun daripada langit lurus sangat kan. Bukan juga yang macam Maggi tu. Ya, tapi ada sedikit ombak-ombak, ikan lah. Macam tu. Jangan pula nanti balik rumah, ya, rambut dia memang lurus, saya nak ikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam mana? Saya kena buat rambut saya macam, tak perlu. Sebab nanti pada akhirnya akan kembali kepada asal dia. Kalau dah semakin panjang kan. Sama juga yang keriting misal macam Maggi tu. Saya tak sukalah rambut macam ni. Ini bukan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya kena ikut baginda. Masuk ke
Selon aja nih panggilan. Buat insya Allah 3 bulan kembali juga macam Maggie. Jangan buang-buang masa, jangan buang-buang duit. Ya kan? Terima ajalah apa yang ada itu, bersyukur kepada Allah. Kita ini bukan kurang nikmat, tapi kurang bersyukur. Nikmat banyak sangat dari Allah bagi. Apa yang kurang? Kurang bersyukur je kan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau sekiranya kau orang nak mengira, menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha. Orang takkan mungkin mampu untuk mengiranya. Tapi yang kurang ni kesyukuran. Ya kan? Kalau sekiranya kita pandai bersyukur, kita akan nampak betapa banyaknya nikmat yang Allah bagi kepada kita. Tetapi bila mana hati kita tertutup daripada bersyukur atas nikmat, maka nikmat yang besar itu tak akan nampak. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul ketika berusia seawal 40 tahun. Ya. 40 tahun itu adalah umur kematangan. Walaupun ramai juga orang yang dah umur 60 tahun macam budak-budak kecil lagi kan. Tapi secara amnya, bagi orang yang melalui proses pendidikan yang baik, pentarbiahan yang baik, akan nampak kamal dia, kesempurnaan, kematangan dia itu pada seawal umur 40 tahun. Tapi kalau orang yang tak pernah ditarbiah, tak pernah belajar agama, walaupun dia berumur 50 tahun, perangai dan sifat dia macam budak-budak umur 17-18 tahun. Jadi semua terpulang kepada persekitaran di mana seseorang itu hidup. Ya kan? Sebab itulah zaman dahulu minta maaf. Orang yang berumur 12 tahun tu dah dewasa, dah boleh kahwin. Di kampung saya macam itu. Ini zaman dahulu. Sebab apa? Dah matang. Perempuan dah boleh kemas rumah, masak, ya kan, bantu ibu, bantu ayah. Bukan setakat bantu ibu tau, bantu ayah cangkok. Ya, di sawah ladang tu. Coba kita tengok sekarang. Ya. Perempuan dan juga lelaki, bukan setakat perempuan. Ini bukan diskriminasi nih. Ya, umur 25 tahun, ya Allah, gosok baju sendiri pun terkadang tak sangka macam tu. Nampak cantik, rupanya bukan dia yang gosok baju dia, emak dia yang gosok. Sama juga lelaki macam tu, nampak kemas, rupanya dia minta tolong ke adik dia, minta tolong ke, ya Allah. Janganlah macam tu. Kalau zaman dahulu, umur 12 tahun tu dah matang. Ya. Demikian juga para aulia, para ulama zaman dahulu, untuk terangkat menjadi ulama dan imam tu tak perlu pun tunggu umur berapa? Umur 40 tahun. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu telah terangkat menjadi mufti seawal usia 14 tahun. Ada juga riwayat yang mengatakan seawal usia 13 tahun. Kita 14 tahun itu baru belajar a ba 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 ta ta ta. Iqra lah kan. Tapi tak apa, janji kita beriman kepada Allah dan juga beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Mengapa baginda sallallahu alaihi wasallam kena menunggu umur seawal 40 tahun baru diangkat sebagai seorang nabi? Sebab ya, maqam kenabian ini memang cukup berat, sehingga perlu kematangan yang lebih. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam itu telah menjadi nabi sebelum dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilahirkan ke muka bumi ini. Dah nabi dah. Tapi belum terbungkus jasad lagi kan. Ada tak dalil dia? Ada, banyak sangat. Ya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, di manakah baginda ketika mana Nabi Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nabiyyan wa Adamu munjadilun bainat tin." Sesungguhnya saya dah jadi nabi dah. Nabi Adam belum lagi dicipta, masih lagi dalam tanah. Maksudnya belum lagi dicipta lah kan. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam dah jadi nabi dah sebenarnya di alam azali. Tetapi sebab yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah syariat dan aturan untuk orang awam, maka perlulah tartib. Ya, perlu tartib zamani nama dia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kenabian baginda sallallahu alaihi wasallam mengikut tartib zamani nama dia di dunia ini seawal umur 40 tahun.
Barulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebenarnya dalam Al-Qur'an baginda sallallahu alaihi wasallam itu telah pernah menerima Al-Qur'an sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke muka bumi ini. Al-Qur'an itu telah pernah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah dengar kan? Dalam Al-Qur'an ada wa innaka